Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah untuk membalas amal kamu di akhirat kelak nanti adalah perkara yang benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan dunia ini, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah, lalu kamu lalai dan menderhaka Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu maulana al-azim. Suratul Fatir ayat yang kelima. Alhamdulillah, pertama sekalinya sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan rahmatnya, hidayah dan taufik daripada Allah, maka pada pertemuan kali ini kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu dan sama-sama kita dapat mengecapi nikmat Allah, iaitu berpeluang untuk kita mencari bekalan amal ibadat sementara menunggu giliran untuk kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna bertemu dengan kematian. InsyaAllah pada pertemuan kali ini saya ingin berkongsi kata-kata daripada seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang ahli tasawuf yang terkenal. Beliau berkata, tuba liman tarakat dunya qabla an tatrakahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Di dalam kata-kata daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini, iaitu tentang 3 perkara untuk bekalan akhirat kita. Iaitu beliau berkata, yang pertamanya, liman tarakat dunya qabla an tatrakahu. Sangat beruntunglah bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Yang pertama. Yang kedua, wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Dan beruntunglah mereka yang membangunkan kuburnya sebelum ia memasukinya. Dan yang ketiga, beruntunglah orang yang bersikap redha kepada Allah sebelum ia menemuinya. 3 perkara ini dihuraikan oleh ulama, iaitu yang pertama, ulama yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini mengatakan, beruntunglah mereka yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya, adalah bermaksud seseorang itu akan bertemu kebahagiaan dengan cara dia menggunakan hartanya kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara membelanjakan harta kekayaan dalam berbagai kebajikan sebelum ia meninggalkan dunia. Yakni harta yang kita milik, nikmat rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, ambillah peluang sebaik mungkin sebelum ditutup kesempatan masa ini,
maka kita ambillah sebaik mungkin untuk kita cari berbagai jalan ketaatan, jalan infak, sedekah dan sebagainya, supaya harta yang kita milik ini dapat memberi keberkesanan kepada kita selepas kita mati. Andainya kita mati satu hari nanti, harta yang kita telah infakkan di atas muka bumi ini masih lagi memberi kesan kepada orang yang hidup, boleh ambil manfaat, apatah lagi pahala daripada itu, kita yang telah meninggal dunia pun dapat manfaat tadi. Cuba kita hisap diri kita, sejauh mana dan sebanyak mana dah harta yang kita miliki kita telah infakkan di jalan Allah. Kita telah cari satu saham untuk kita mengambil keuntungan yang besar di akhirat kelak nanti. Dan boleh jadi kalaulah sayang sekali pun akan harta tersebut, mungkin barangkali akan hilang tanpa kita duga, seumpama kena rampas, kena rompok, terbakar, kena curi dan sebagainya. Lalu hikmah di sebalik pesanan daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini yang menyuruh kita supaya meninggalkan harta sebelum meninggalkan dunia, yakni harta tersebut, dunia tu, sebelum dunia meninggalkan kita. Iaitu hikmahnya adalah mengajarkan manusia ini supaya rajin-rajinlah, senantiasalah hidup dengan qanaah, zuhud, dan supaya timbul semangat untuk kita sama-sama berjuang mencari amal jariah. Amal jariah pada diri kita ni, setelah mana kita mati, manfaat pun kita dapat. Itu yang pertama. Tu. Dan tambah-tambah kita dengan media sosial pun berbagai jalan mudah kita tengok dalam Facebook dan sebagainya. Ada sebahagian pihak-pihak nak membangunkan rumah Allah di madrasah, nak beli benda-benda yang wakaf dan sebagainya. Kita boleh transfer dengan akaun bank kita, 5 riyal ke 1 riyal ke 10 riyal ikut. InsyaAllah dengan asbab hasil daripada derma sedekah itu lebih cepat mengundangkan keberkatan sudut harta kita yang lain. La yatasib, Allah Ta'ala nak tambah tanpa kita duga. Mungkin barangkali harta dan apa yang kita miliki ni sepi dengan asbab lockdown, PKP dan sebagainya, tak boleh mencari puncak. Tetapi dengan asbab kita boleh derma lagi, walaupun dalam keadaan kita tak mampu nak keluar bekerja dan sebagainya, dengan asbab kita sedekah melalui apa jua jalan sekalipun, akan menghasilkan keberkatan harta yang lain pula Allah Ta'ala tambah tanpa kita duga, dan hidup dengan cukup perasaan rasa qanaah. Yang kedua, membina kubur sebelum memasukinya. Bagaimana buat kubur sebelum kita nak masuk dalam lubang kubur? Yakni dengan maknanya beramallah dengan amalan-amalan yang akan membahagiakan kita di dalam kubur esok-esok. Setelah mana kita tengok berita hari-hari orang mati asbab dengan COVID dan sebagainya, setiap hari orang semua tak sampai giliran kita. Maka satu saat ketika kita akan bertemu juga dengan Allah dengan makna disebutkan dengan mati tersebut. Maka oleh kerana itulah Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini memesan kepada kita, kamu binalah kubur kamu sebelum kamu memasukinya. Yakni kamu carilah, berbekallah amalan-amalan yang mana boleh memberi kebahagiaan kepada kita di dalam kubur. Destinasi pertama negeri akhirat tu sebelum kita nak pergi kepada padang mahsyar dan sebagainya. Maka carilah amalan-amalan yang boleh memberi kebahagiaan kepada kita di alam kubur nanti. Dengan amalan berbagailah, selamilah, jalanilah amalan apa jua sekalipun, walaupun sikit, tetapi nisbah kita buat kerana Allah, semua akan jadi besar nisbah balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini, keadaan ini, pesanan ini memberi rangsangan kepada kita ni agar selalu bersedia untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makna kita ingat mati semua akan menumbuhkan perasaan kita nak banyak berkali amalan soleh, dan kita pun tidak akan rasa takut dengan mati. Kerana benda yang pasti kita akan tempuh, maka buatlah persediaan yang serapi mungkin,
sama-sama kita nak mendapat kebahagiaan di alam kubur dan seterusnya, dan sama-sama kita dapat berkumpul di syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya adalah melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya sebelum kita bertemu dengan mati ini, agar dapat menumbuhkan perasaan redha daripada kita. Redha kita kepada Allah dan kita dapat redha daripada Allah, yang mana kita termasuk golongan orang yang menggunakan nikmat Allah Ta'ala bagi, kita pandu kepada jalan taat. Dan biarlah ada perasaan kita kepada Allah husnuzan, yakni sangka yang baik kepada Allah, barulah benda yang baik-baik akan hadir, akan kita dapat di atas muka bumi ini. Sekalipun kita dalam keadaan sakit, uzur dan sekalipun, nescaya hati yang zon baik, sangka baik kepada Allah, walaupun dalam keadaan kita sakit, tetapi kita akan dapat benda yang baik jugalah Allah Ta'ala bagi, mengikut apa sahaja yang kita sangka menganggap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasalah hiasilah hati kita supaya agar senantiasa bersangka baik kepada sesama makhluk, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bertemu dengan Allah, kita mengakhiri hidup kita di atas muka bumi ini dengan hati qalbun salim, dengan hati yang sejahtera, tak ada perasaan nak sakit hati, nak sangka buruk pada orang lain, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara 3 perkara sebagai bekalan untuk kita menuju ke negeri akhirat. Mudah-mudahan dapatlah manfaat, sama-sama kita ambil faedah yang sebaik mungkin. Apa yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.